kata kami mengambil nama ini kerana alat ini mampu membolehkan warga OKU mendapat kesamaan untuk membersihkan rumah mereka sendiri. Apabila kami telah tahu punca isu ini, kami telah brainstorm dan bercadang what if ada satu device yang dapat mengesan kehadiran sampah di dalam longkang, dan apabila adanya alat ini adalah diharap result dia akan dapat mengurangkan sampah di dalam longkang dan memberi environment hidup yang lebih baik kepada golongan ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya, Cikgu Amin Hussein dalam Majalah Didik. Sudah beberapa episod kita bersiaran di Didik TV. Pastinya ramai yang sudah mengenali program dokumentari ini yang menampilkan kejayaan sekolah di Malaysia dalam menyertai Designs for Change I Can School Challenge. Menerusi platform ini, murid diberi peluang untuk mendekati ahli masyarakat di sekeliling mereka dan memahami isu-isu yang dihadapi dalam komuniti tersebut. Dengan menggunakan pendekatan FIDS, iaitu feel, merasa, imaging, membayang, do, melaksanakan dan share, perkongsian, murid-murid tersebut berjaya cetuskan idea baru yang boleh diguna pakai dalam menyelesaikan masalah yang ada. Saya yakin anda pasti sudah tidak sabar untuk menonton episod kali ini. Jom kita saksikan. Kali ini, mari kita berkenalan dengan murid-murid dari SMK Kubang Krian. Sekolah ini telah ditubuhkan pada tahun 1965. Tahun ini terdapat kira-kira 1,200 orang murid yang belajar di sini. Menurut pengetuanya, Puan Khairani Sabtu, Sekolah Menengah Kubang Krian adalah sekolah yang memfokuskan bidang ICT, inovasi dan kewartawanan. Buat pengetahuan anda, projek yang dilaksanakan oleh murid-murid dari SMK Kubang Krian kali ini sangat menarik, iaitu Able Me Detector. Menerusi pemerhatian mereka, didapati golongan berusia dan orang kelainan upaya OKU menghadapi kesukaran untuk menjaga kebersihan rumah mereka akibat kekangan pergerakan. Contohnya, menjaga kebersihan longkang walaupun kelihatan mudah, sebenarnya ia amat penting. Tambahan pula dengan cuaca negara kita yang panas dan lembap di samping jumlah hujan yang agak tinggi. Faktor-faktor ini ditambah dengan sikap segelintir mereka yang suka mengambil jalan mudah dengan membuang sampah ke dalam longkang. Ia boleh mengakibatkan longkang tersumbat dan menakung air. Ini boleh menjadi punca pelbagai masalah yang lebih besar, sebagai contoh pembiakan nyamuk dan banjir. Our trash detector with a hard shell case for durability and water resistance.
Saya rasa untuk kemudahan OKU, targetnya OKU. Ini saya rasa satu projek yang sangat baik dan juga dia sedikit sebanyak dapat membantu di pihak masyarakat untuk menangani masalah berkaitan dengan sampah yang tersumbat di dalam longkang. To make sure our innovation reaches the broader community, we consulted the Kota Baru Municipal Council for feedback on our project. They believe that our project can and will help reduce the number of complaints on clogged drains around Kota Baru. To date, we've achieved the target and collected RM1,000. The pandemic might affect our health but not our effort. This has inspired the local community to join our project as part of the Mobilize Brigade. With the donation collected from 100% project, we were able to reach the broader community. Many AbleMe detector units have been placed in more houses around Kubang Krian. This move has benefited more elderly and disabled to have clean drains. To inspire and influence more people to join in our effort, we've collaborated with well-known Malaysian actor and YouTuber Nazim Othman and Sofyang. Sekarang ni SMK Kubang Krian ada mengadakan projek AbleMe Detector untuk menjamin kebersihan longkang demi persekitaran yang lebih baik. So inovasi ini bermanfaat sangat untuk masyarakat, khususnya golongan warga tua dan juga orang kurang upaya untuk menjaga kebersihan dan juga persekitaran. A Google Meet session with MRSM Merbok and SMK Convent Ipoh was carried out to share our project and raise awareness of littering. Last but not least, we share our inspiring activities on our DFC Facebook page. Helping one person might not change the whole world, But it would change the world for one person. Come and join us to be a superhero today. If I can, you can. If we can, you also can. Hello, my name is Farisha. Hai, nama saya Nura. Hai, nama saya Nabil. Hai, nama saya Wan Syahid Nasran. Nama projek kami adalah AbleMe Detector. Kami mengambil nama ini kerana alat ini mampu membolehkan warga OKU mendapat kesamaan untuk membersihkan rumah mereka sendiri. Cadangan nama ini diambil sebenarnya dicadangkan oleh ahli kumpulan kami dan dibincangkan secara teliti. Kami bersama-sama dalam kumpulan ini disebabkan oleh yang pertama, kami merupakan ahli kelab robotik. Di dalam kelas juga, Cikgu Anwar sentiasa menekankan tentang pentingnya untuk menolong warga yang tidak berkeupayaan seperti warga tua dan warga OKU. Kami juga merupakan pelajar asas sains komputer dan kami bercadang untuk melaksanakan satu projek untuk membantu mereka. Dengan menggunakan teknologi, murid-murid SMK Kubang Krian ini telah berjaya mencipta sebuah alat yang boleh digunakan untuk menyukat jumlah sampah sarap yang mengakibatkan longkang tersumbat. Bagaimana agaknya rupa dan alat tersebut? Dan bagaimana ia berfungsi? Mari kita sama saksikan. Untuk lebih mengetahui tentang hal ini, kami semua pergi ke rumah yang menghadapi longkang tersumbat. Kami bertemu ramah mereka dan orang yang duduk di sekeliling mereka. Selepas mendapat maklumat, kami pula pergi ke internet untuk lebih mengetahui tentang hal ini. Oleh kerana kami bukanlah pakar tentang hal ini, kami semua telah mengkolaborasi dengan MPKB. Setiausaha MPKB iaitu Encik Muhammad Syarnifuddin. Beliau telah bertemu ramah kami dan memberikan lebih banyak cadangan untuk memperbaikikan AbleMe Detector ini. So, in order to mengetahui lebih lanjut tentang isu ini,
kami telah, seperti previously mentioned, kami telah pergi ke rumah orang-orang yang hendak kami kaji, iaitu golongan orang tua dan orang kurang upaya. Kami pergi ke rumah mereka dan bertanya, why is it hard to cuci mereka punya longkang sampai tersumbat dengan debris, dengan sampah. So mereka menjawab bahawa tiada masa is one, dan satu lagi biasanya longkang terletak di kawasan yang agak sempit, so it is hard for them considering of age and ability. Jadi macam mana kami merealisasikan produk ataupun sistem kami yang nak bangunkan ni? Pertama sekali apa yang kami buat ialah kami mengunjungi rumah mereka yang kurang upaya untuk kami sendiri dapat pengalaman macam mana rasa untuk kami bertanyakan kepada mereka masalah-masalah yang mereka hadapi dalam kawasan perumahan mereka sendiri. Dan kami dapati juga dari segi riak muka wajah mereka yang sedih, kami dapati juga bahawa mereka ini sebenarnya sedih disebabkan keinginan mereka untuk membersihkan dan menceriakan kawasan perumahan mereka sendiri tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang sepatutnya. Jadi kami menumpang rasa sedih mereka. Jadi kami bertekad dan kami bersepakat untuk sama-sama kita membantu golongan yang seperti ini, golongan OKU, orang tua, untuk kita mengurangkan beban mereka, untuk kita mengembalikan senyuman lebar yang terpapar pada wajah mereka. Apabila kami telah tahu punca isu ini, kami telah brainstorm dan bercadang what if ada satu device yang dapat mengesan kehadiran sampah di dalam longkang, dan selepas itu tidak boleh sekadar kesan, kita perlu bercadang untuk menubuhkan satu brigade or a team yang akan responsible untuk kutip sampah di dalam longkang itu. Dan kami fikir alat ini akan boleh dipantau walaupun pengguna berada di luar negara pada bila-bila masa selagi ada connection internet. Dan apabila adanya alat ini adalah diharap result dia akan dapat mengurangkan sampah di dalam longkang dan memberi environment hidup yang lebih baik kepada golongan ini. Jadi apa yang kami buat seterusnya, kami meneliti keadaan longkang-longkang rumah mereka yang kurang upaya ini. Apa yang kami dapati ialah keadaan fizikal yang tidak mengizinkan. Jadi longkang-longkang di rumah mereka ini dibiarkan dan semakin mengotor. Jadi kami meneliti keadaan longkang-longkang di rumah mereka dan kami mendapat idea untuk terbitkan satu sistem ataupun produk yang dapat mengesan tahap kekotoran longkang mereka. Di mana secara kasarnya produk kami berfungsi sensor yang kami pasangkan kepada alat kami tersebut. Sensor, apabila sensor itu detect tahap kekotoran longkang yang tertentu yang kami telah setkan, apabila sensor itu detect, dia akan menghantar mesej dan notifikasi kepada tuan rumah untuk memberi perhatian kepada tuan rumah bahawa longkang rumahnya sudah dikotori dan sudah dibiarkan lama. Jadi apa yang tuan rumah perlu buat, tuan rumah tersebut akan membuka aplikasi yang telah kami bangunkan untuk dijadikan sebagai perantara, yang mana tuan rumah akan menggunakan aplikasi tersebut untuk menghantar mesej kepada tim Mobilize Brigade. Iaitu tim Mobilize Brigade ni akan bertugas untuk pergi ke tuan rumah tersebut untuk mencuci dan menguruskan longkang. Siapa tim Mobilize Brigade itu ialah contohnya kami sendiri dan juga rakan seperjuangan DFC saya. Contoh yang lain, rakan-rakan saya sendiri yang sebadan beruniform dengan saya, contohnya saya badan beruniform taekwondo, dan contoh yang lainnya St. John, Puteri Islam, Bomber, Cadet Police dan lain-lain lah. Cara kami menyebarkan projek kami ini kepada masyarakat ialah dengan menyebarkan sifat rasa kasihan dan empati. Hal ini kerana kebanyakan golongan kurang berkemampuan ini tidak dapat berdiri dan perlu menggunakan kursi roda sebagai pengangkutan, dan pergerakan mereka agak terhad untuk pergi dari sesuatu tempat ke sesuatu tempat.
mereka agak sedih kerana dia tidak dapat untuk mencuci longkang di rumah mereka. Hal ini dapat menimbulkan sifat rasa empati dalam kalangan pasukan Mobilize Brigade. Dengan kepekaan kami juga, kami membantu sukarelawan yang lain untuk lebih berinovasi lagi. Dengan cara sebagai contoh, kami telah mengadakan bengkel ataupun kelas pengatur caraan untuk membantu golongan sukarelawan jikalau mereka ada niat untuk membangunkan lagi satu alat yang lebih advance, lebih inovasi daripada kami untuk kegunaan masyarakat setempat. Saya lebih memilih kepada Phil kerana saya amat terkesan dengan golongan-golongan ini terpaksa menguruskan hal ehwal kebersihan di rumah mereka sendiri. Jadi saya lebih bermotivasi untuk membina alat tersebut untuk berkenaan untuk memudahkan mereka. Daripada 4 FIDS, Feel, Imagine, Do dan Share, saya agak lebih cenderung kepada yang ketiga iaitu Do. Hal ini kerana Do ni, step yang ketiga Do ni, dia agak menepati dengan pendirian diri saya sendiri, iaitu saya agak minat, saya agak cenderung dengan bidang yang berkaitan dengan inovatif dan juga kreativiti. Jadi saya sebelum ni sudah belajar ilmu programming ketika subjek sains komputer. Saya hanya belajar dan belajar tanpa membuat sesuatu yang dapat merealisasikan apa yang saya belajar tersebut. Jadi dengan terlibatnya saya dengan program DFC ini, dengan saya menghasilkan produk yang dapat mengurangkan beban orang yang kurang upaya ni, saya menggunakan ilmu-ilmu yang saya belajar sebelum ini, saya mempraktikkan ilmu-ilmu tersebut untuk saya merealisasikan, mengurangkan beban mereka yang memerlukan pertolongan daripada kita. Jadi setiap ilmu ni kita boleh memanfaatkannya dengan cara yang baik lah. Antara 4 langkah di dalam FIDS, saya paling suka langkah Imagine. Kerana di dalam proses ini, kami semua brainstorm ideas. During this whole process, kita orang memang dapat masa yang menyeronokkan dan dapat banyak pengalaman dan pengetahuan yang baru. Jadi honestly, I think my favorite part of FIDS, Feel, Imagine, Do, Share, is Do. Because if you imagine something, you can imagine anything. But without Do, it won't happen. Okay, so another fun thing about Do is you get to build stuff, and while building stuff, you will encounter problems. Dan saya rasa apabila kita encounter problem, it is actually fun to do detective work, to find what is causing the problem, and then to find the solution of the problem, and then put them together, and the problem is solved. I think that is the most fun of Do, and that is why saya paling suka step Do. Hai, saya Cikgu Anur Naimi binti Cik Abdul Rahman. Saya merupakan guru bahasa Inggeris di Sekolah Menengah Kebangsaan Kubang Krian dan saya telah mengajar di sekolah ini selama lebih kurang 11 tahun. Saya mula diperkenalkan dengan program DFC ini oleh rakan sejawatan saya iaitu Puan Cikgu Azrina binti Muhammad Zuki. Beliau ini merupakan mentor pertama lah bagi sekolah kami untuk program Design for Change ni, dan saya telah dilatih oleh beliau. Saya dan guru-guru pelapis yang lain telah dilatih oleh beliau melalui bengkel Design for Change ini. Sebenarnya saya telah menerapkan elemen-elemen empati dalam pembelajaran saya dan nilai-nilai kemanusiaan kepada pelajar-pelajar saya. Contohnya apabila saya menerangkan tentang isu tentang orang-orang kurang upaya yang perlu dibantu, yang perlu kita sedar kewujudan mereka. Setelah tu saya menghadiri bengkel tu, saya rasa saya mendapat cetusan idea dan saya rasa terinspirasi untuk mewujudkan, untuk memulakan projek inisiatif sosial saya yang sendirilah. Maka saya tengok-tengok dalam kelas saya dan saya tengok pelajar-pelajar saya ni sebenarnya mereka mengambil subjek asas sains komputer, dan saya rasa mereka ni ada bakat, ada kemahiran dan ada kepakaran yang boleh mereka ketengahkan. Jadi saya rasa adalah wajar mereka ni diberi peluang untuk menengahkan bakat mereka, mencipta sesuatu yang boleh membantu
insan-insan luar sana yang dengan menggunakan pengetahuan yang ada untuk manfaat komuniti. Saya telah mengajak pelajar-pelajar saya ini untuk menghadiri bengkel FITS Design for Change ini, dan alhamdulillah mereka seteruja dan rasa sangat bersemangat untuk memulakan sendiri projek sosial, inisiatif sosial mereka. Dan dengan lahir daripada bengkel tersebut, maka lahirlah projek Able Me Detector ni. Dan melalui projek itu mereka telah mencari apa solusi untuk masalah yang mereka kenal pasti. Itu masalah yang mereka kenal pasti adalah bagaimana kita nak menolong orang paya ini melalui ilmu kepakaran dalam bidang teknologi maklumat. Pada pendapat saya sebagai seorang guru, saya rasa adalah amat penting untuk para pelajar saya ni, untuk mendidik para pelajar saya untuk mengaplikasikan segala teori yang dipelajari dalam kelas kepada praktikalnya. Jadi selama ini mereka ada kebolehan, ada ilmu, ada kepakaran untuk membina aplikasi melalui ilmu coding dan sebagainya. Jadi tapi mereka tak pernah diberi peluang untuk mengaplikasikan apa alatan yang mereka bina itu untuk betul-betul benar-benar membantu orang di luar sana. Jadi dengan adanya program dan projek Able Me Detector ini, saya telah membawa pelajar-pelajar saya membawa alatan yang dibina oleh mereka, alat-alat dan aplikasi yang dibina mereka untuk betul-betul membantu orang-orang yang kurang upaya, orang-orang tua. Melalui program ini juga, melalui projek ini juga, mereka telah mencetuskan idea mewujudkan sukarelawan, iaitu yang kami panggil Mobilize Brigade. Mobilize Brigade ini telah membantu orang-orang kurang upaya ini untuk membersihkan longkang mereka. Bagaimana caranya adalah alat Able Me Detector ini diletakkan di rumah orang tua itu tersebut. Mereka akan mendapat notifikasi bila longkang mereka telah penuh, dan bila longkang mereka telah penuh, maka mereka akan mesej lah kepada skuad kami, sukarelawan kami, iaitu Mobilize Brigade. Jadi dalam masa 48 jam, Mobilize Brigade ini akan pergilah ke rumah mereka untuk sama-sama membantu. Jadi konsep di sini yang saya nak terapkan adalah apa yang mereka buat, alatan yang mereka cipta itu mereka gunakan untuk membantu memberi manfaat kepada komuniti. Teknik FIDS yang saya rasa paling berguna bagi saya adalah share. Kenapa saya rasa share? Sebab bila kita membuat sesuatu, jika kita sahaja yang tahu, orang lain tak tahu, maka benda itu tidak memberikan impak yang tidak ada peluasannya. Dan sekiranya saya anggap diri saya dan pelajar saya sebagai duta yang menyebarkan apa yang kami buat ni supaya memberi inspirasi pada orang lain untuk sama-sama membantu, dan kalau boleh lebih baik adalah mencipta inisiatif sosial mereka sendiri. Setelah mempelajari teknik FIDS ini melalui bengkel Design for Change, saya telah mengaplikasikan teknik ini kepada pelajar-pelajar saya dalam kelas, dalam pembelajaran saya. Contohnya bila pelajar saya nak buat pembentangan, saya akan pastikan mereka ini faham apa masalah yang mereka sedang kaji itu. Kemudian mereka, sebelum mereka teknik sharing dalam FIDS tu, share tu, teknik itu saya pastikan mereka tak tahu masalah. Mereka kena pasti siapakah audience mereka. Jadi bila mereka tahu siapa audience mereka, apa yang mereka nak sampai itu akan lebih berkesan. Penyampaian komunikasi mereka akan lebih berkesan, dan mesej yang mereka nak sampaikan tu akan lebih sampai dekat di hati audience, dan mereka juga akan lebih yakin bila mereka tahu apa yang mereka buat. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, pembelajaran berasaskan projek telah berkembang sebagai kaedah pendidikan. Ini menunjukkan keberkesanan dalam program STEM yang ditekankan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dalam menyediakan generasi muda kita untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Pendekatan pengajaran ini mempunyai banyak potensi untuk menggabungkan kejuruteraan kemanusiaan ke dalam kedua-dua situasi dunia sebenar dan hipotesis. Pelajar dalam kelas jurusan STEM harus digalakkan untuk menggunakan pengetahuan mereka dengan baik dengan membantu mereka yang memerlukan. Inovasi sosial adalah penting untuk ekonomi pasaran sosial yang inklusif, dinamik dan jangka panjang. Pasukan DFC SMK Kubang Krian telah pun terpilih untuk ke Brazil pada tahun 2022 ekoran daripada kejayaan menghasilkan
satu apps iaitu AbleMe Detector, ya, yang merupakan satu alat untuk mengesan sampah, di mana alat itu nanti akan memberi peringatan kepada penghuni di sesebuah rumah berkaitan dengan sampah dalam longkang. Jadi fokus kepada ciptaan ini adalah untuk kegunaan orang kurang upaya ataupun warga emas yang sememangnya sukar untuk bergerak, tidak mempunyai keupayaan untuk sentiasa membersihkan longkang ataupun persekitaran rumah mereka. Jadi di SMK Kubang Krian kita ada satu pasukan pelajar-pelajar ni yang apabila mereka mendapat alert daripada apps tersebut, mereka akan ke rumah warga emas tersebut ataupun orang kurang upaya untuk membantu membersihkan longkang yang tersumbat mungkin, sekaligus memberi khidmat masyarakat kepada orang-orang yang kurang upaya. Jadi di sini saya lihat sikap yang baik ini perlu dipupuk dalam kalangan pelajar. Sebab pelajar hari ini dunia mereka adalah rumah mereka. Mereka tak perlu keluar rumah untuk bermain. Semuanya adalah dalam bilik sahaja dengan menggunakan jari. Jadi menyebabkan kalau kita lihat masyarakat kita ni kurang bersosial. Terutamanya kalau untuk berbual-bual ataupun bertemu ramah dengan orang-orang tua sangat terhad, ya. Dengan projek yang kita lakukan, pelajar-pelajar ini tak mampu, ya, dengan sokongan PIBG, dengan program yang diatur oleh sekolah, pelajar-pelajar ini dapat pergi membantu golongan yang kurang upaya, warga emas, untuk membuat aktiviti membersihkan longkang mereka ataupun rumah mereka, dan di sinilah kita pupuk sikap peri kemanusiaan, empati dalam kalangan pelajar. Jadi saya mengharapkan projek ini kalau sekiranya diperluaskan, sebab kami pun berkolaborasi dengan Majlis Perbandaran Kota Baru, sekiranya dapat diperluaskan dengan mungkin dana daripada kerajaan negeri, kita mampu meletakkan alat ini di beberapa rumah pada peringkat awal, mungkin diperluaskan lagi di kawasan-kawasan yang dikenal pastilah. Biasanya longkang tersumbat ni akan menyebabkan banjir kilat, ya. Lagi menyusahkan masyarakat apabila banjir kilat, air masuk dalam rumah, dan sememangnya memberi tekanan kepada golongan warga emas dan orang tua-tua ni ataupun OKU untuk membersihkan rumah mereka. Jadi itulah sumbangan, walaupun kecil tapi bagi saya besar maknanya kepada masyarakat di luar sana. Projek AbleMe Detector ni tidaklah memakan kos yang tinggi. Perancangan pihak kami, kita nak perluaskan dengan berkolaborasi mungkin dengan jawatankuasa kampung, dengan penggawa ataupun penghulu, di mana mungkin mereka menyumbang sedikit dana untuk kita membangunkan lagi apps ni dan boleh diguna di kawasan kampung tempat mereka berkhidmat. Jadi dengan alat ni biasanya banjir kilat dapat kita ramal, ya. Bila sampah tu sampai ke satu tahap boleh mengancam ataupun banyak, maka signal akan dimasukkan dalam telefon Tok Mulu ke jawatankuasa kampung ke, so mereka boleh buat gotong royong, merangka satu gotong royong untuk sama-sama. Jadi kami bagi pihak sekolah mungkin akan memberi penerangan dari segi SOP, penggunaan, penjagaan alat itu, dan mungkin akan sentiasa memantau, sebab alat ni dia agak fragile, ya, agak sensitif, sebab dia ringan sahaja. Jadi pernah sekiranya kita duk membayangkan sebenarnya banjir, ya, macam mana alat ni, apa yang berlaku, tapi dengan ada alat ni kita dapat sebenarnya amaran awal, ya, amaran awal untuk kita bertindak mengatasi masalah banjir kilat ataupun longkang tersumbat dan sebagainya. Jadi saya rasa sekiranya kita ni dah tamat PKP, saya rasa memang kita boleh buat. Kita boleh hantar pelajar-pelajar kita ataupun guru kita untuk berbincang
dengan pemimpin setempat untuk kita perluaskan lagi penggunaan alat ini. Okey, saya ialah Muhammad Sa'id Ismail, merupakan Presiden Persatuan Pertubuhan Cakna OKU Negeri Kelantan, yang dalamnya kita banyak memperjuangkan tempat-tempat ataupun rumah-rumah warga emas dan juga golongan kurang upaya lah, disability person, yang kita fokus kebanyakan dalam pertubuhan kami untuk mereka duduk dalam persekitaran yang bersih dengan environmentnya. Tapi maklumnya problem kita di negeri Kelantan, sebagaimana kita tahu, masalah kebersihan ni jadi isu besar kerana sikap masyarakatnya tidak prihatin tentang kebersihan. Contohnya banyak buang sampah ni dibuang rata-rata, sampah dalam bentuk domestik, botol apa, ni tidak ada secara proper kepentingan itu, kepentingan untuk menjaga kebersihan. Jadi kalau di kalangan rumah orang warga emas dan disability ni, mereka dengan kapasiti mereka itu memang mereka tidak ada keupayaan lah untuk mengadakan bersih, membuat pembersihan dari suasana kondusif untuk mereka tinggal. Jadi dengan adanya ini, saya rasa satu pencapaian yang boleh kita rasa bangga lah, walaupun simple, yang dilakukan oleh Enable Me Detector ni, yang mana alat yang dicipta oleh Sekolah Menengah Kubang Krian ni daripada golongan robotik kelak dan juga golongan bentuk sekolah telah mencipta alat ini boleh memberi maklumat bila ada berlaku di kawasan tu ada berlaku tersumbat atau blok. Jadi alat ni akan dihantar mesejnya, dia panggil Able Me Detector ni, atau dia campur add, dia akan hantar mesej ni kepada add Able Me yang akan diberi transmit kepada dia panggil Mobile Ice Brigade bagi sekolah menengah Kubang Krian ni, yang terdiri daripada 40 orang yang dalam masa 24 akan bertindak dalam detektor dan memberi mesej kepada Mobile Ice Brigade ini supaya dia hantar pasukan-pasukan yang terdiri daripada 40 orang yang ada jadual tertentu yang akan hantar sebagai promise dia, sebagai KPI dia dalam masa 24 jam untuk menyelesaikan masalah rumah orang disable tu. Kerana disable especially dalam segi wheelchair punya, orang yang cerebral palsy ataupun orang stroke, yang biasanya mereka ini banyak di Kelantan sebagai pertubuhan. Mereka ini berada kadang-kadang berseorangan di rumah yang perlu masyarakat tu mengambil kisah. Tapi sebagaimana kita tahu, masyarakat Kelantan, masyarakat Melayu ataupun especially kita tidak advance dari segi soal tu. Jadi dengan inisiatif yang dibuat oleh sekolah dengan ada Able Me Detector ni, cukup rasa berbangga lah, kerana dengan ada ni at least dapat membantu memberi mesej dan juga memberi satu inisiatif yang cukup baik lah bagi mereka. Dalam soal itu, soal dapat dua, kita dapat selesai masalah OKU atau orang kurang upaya dari segi di rumah untuk kebersihan, dan dapat mendidik pelajar-pelajar dalam konsep intangible, dapat knowledge yang panggil intangible value, maknanya yang tersirat tu yang melatihkan kesedaran social responsibility mereka. Yang itulah kita mengharapkan sebagai pertubuhan Cakna OKU. Kami ada juga pusat rumah warga emas. Kami juga ada Taska OKU, dan juga kami ada juga rumah-rumah. Sekarang masyarakat di Kelantan especially ramai keperluan mereka ni, kerana anaknya dipanggil, dulu ada single family, sekarang ada, dan mereka tertinggal macam tu, tertinggal seorang. Jadi kadang-kadang dia tinggal seorang, kadang-kadang kalau tidak ada peralatan ni, contohnya dari segi kita, dia tidak dapat kesan lah daripada drainage tersumbat, dan akhirnya menyebabkan boleh melimpahan air masuk dalam rumah. Sebab rumah banyakkan kita ni, banyakkan rumah yang pekat ground, tidak ada pun di paras bumi lah banyak rumah-rumah di Kelantan ni. Jadi saya rasa untuk advance lagi, kita mungkin yang ni simple bagi pandangan, mungkin dengan ada ni perubahan dari masa ke masa boleh kita ubah mungkin alat ni lebih canggih lagi untuk masa depan. Dan juga yang paling penting sekarang dapat memberi mesej kepada peringkat lokal dan peringkat national level dan peringkat global. Sebab apa saya cakap macam tu?
Sebab masalah dalam cakna OKU ni banyak masalah kita tak sesah, banyak masalah. Itu masalah kebersihan. Kalau masalah lain banyak lagi masalah kesihatan dan juga. Dan mungkin satu hari lagi masalah kesihatan boleh kita laksanakan melalui satu mekanisme macam mana. Kalau selalu orang tua tu jadi stroke ataupun berlaku apa mekanisme, mungkin kita ada sistem CCTV yang akan dikontrol oleh sekolah ibaratnya. Mungkin sekolah Kubang Krian sebagai pilot study, mungkin sekolah lain mungkin dia cover di kawasan Kubang Krian saja. Dia tak mampu sebab 40 mobilized brigade ni cuma mampu dan localized system. Tapi mungkin sekolah lain akan tiru sebagai jadi multiple factor yang akan jadi akhirnya jadi sukses sebuah negara. Saya rasa cukup canggih lah saya bagi pertubuhan cakna OKU, rasa amat berbangga lah kepada sekolah menengah Kubang Krian ni. Kerana mereka ni hebat lah dari segi bukan soal dapat able meat detector, mereka juga dari segi environment punya, dari organik dan juga dari segi robotik. Yang inilah sebab dia telah membuatkan sistem integrated pendidikan dia daripada asalnya robotik, lepas tu dia pergi kepada peringkat next tu ke peringkat yang ni detector. Saya rasa pencapaian ini perlu digerakkan, digamblingkan dan yang paling dokumen. Yang ini satu mekanisme. Sebab kalau benda ini tidak diebahkan, bila ada repetition, dokumen masuk dalam memory ataupun masuk library, dia jadi akik. Ini kita tak ada sangat akik. Jadi kita repetition. Kadang-kadang tu ayah kita buat dulu, tapi tak direkod. Inilah macam contohlah yang TV buat ni sebagai rekod yang akan tidak generasi yang akan datang. Itulah saya rasa bagi pihak pertubuhan cakna OKU dan warga Mas dan warga OKU rasa amat bangga lah. We are really appreciate lah you punya achievement by sekolah Kubang Krian. Saya rasa supaya inilah walaupun simple bagi kami adalah besar maknanya. Kerana masalah di Kelantan sebagaimana kita tahu, cleanliness masalah sifat attitude memang poor, memang really poor. Untuk bahagian challenges akan dibahagi kepada 3 part: before, during project and after project. So before project kami hadapi masalah dari segi where to recruit mobilized brigade untuk membersihkan longkang. So and the next problem is apabila dah recruit mobilized brigade, we think that there are certain parts where houses of disabled and elderly people tidak boleh dicapai oleh mobilized brigade. So that is also a problem. As we know, this project is sort of like a ICT related project, and this project was actually done without any professional supervision. So we didn't have supervision from ICT teacher, and we didn't have a professional to guide us. So we just had to go with it lah. And there were a few minor ralat such as ralat encoding. So the way we fix this is there are lots of tutorials on YouTube and stuff, but most of them ada yang tidak lengkap, ada yang codes itu sendiri pun banyak bug. Kami improvise dengan mengetahui lebih lanjut tentang segmen kod yang mempunyai ralat tersebut dan fix it from there lah. After there were many problems, we did think of expanding this project to help more elderly and disabled people. Terdapat isu dari segi kewangan. So in order to solve this, we created a campaign on 100% Project, which is a crowdfunding website. Kita telah ada dana untuk expand this project to help more people out there. So from this, we were able to produce 5 more to help 5 more houses. Saya merupakan guru bahasa Inggeris dan saya tidak mempunyai latar belakang dalam bidang ICT. Jadi ada sedikit kekangan lah bagi saya dalam memberi nasihat kepada pelajar saya, nasihat pakar lah yang saya boleh katakan, nasihat pakar kepada pelajar saya untuk membina dan mencipta alatan yang saya panggil, yang kita panggil able meat detector ni. Dan juga dari segi kepakaran sebenarnya perlu contohnya kalau kita tengok dari segi user experience design dan juga user
interface design. Yang itu juga adalah penting, tapi saya sebagai seorang guru bahasa Inggeris, saya tak ada kemampuan, tak ada kepakaran untuk bantu pelajar saya mengenai aspek ini. Dan juga kalau kita tengok pada sukarelawan kami, 15 sedikit ni, 15 sedikit ini terdiri daripada pelajar-pelajar kami, ibu bapa mereka dan guru-guru. Jadi untuk peluasan dari segi perluasan projek ini, pelajar kami ada sedikit limitation di mana mereka tak boleh keluar daripada daerah Kubang Krian ni. Jadi besar harapan kami kalaulah projek ini dapat dipraktikkan oleh orang-orang ataupun pelajar-pelajar sekolah lain dalam daerah-daerah lain di Kota Baru dan juga di negeri Kelantan. Dari segi, satu lagi adalah dari segi kos. Betul lah kalau kita membuat satu aplikasi ataupun membuat alatan ini memerlukan kos, bajet yang boleh saya kata yang boleh agak banyak jugalah. Jadi kami mencipta alat memerlukan nak membeli alat elektronik, membeli mobile phone itu sendiri. Jadi itu adalah satu limitation lah bagi pihak kami. Hebat bukan? Usaha yang dilaksanakan oleh murid-murid dari SMK Kubang Krian. Dari merancang penyelesaian dan mereka alat Able Me Detector hinggalah pemasangan di rumah golongan emas dan OKU serta tugas-tugas pembersihan longkang. Jelas sekali inilah jenis perubahan impak sosial yang kita mahu dalam masyarakat kita. Semakin giat anak-anak muda kita berfikir di luar kotak, menggunakan imajinasi dan inovasi, semakin meningkat kualiti kehidupan kita keseluruhannya. Baiklah, akhirnya tiba juga kita di penghujung rancangan Majalah Didik. Jangan lupa untuk ikuti kami di Instagram Majalah Didik dan tinggalkan komen serta cadangan anda. Sekian sahaja daripada saya, Cikgu Amin Hussein. Assalamualaikum dan salam sejahtera.